sebab kita ni kocak-kacir. Sistem pendidikan kita pun kocak-kacir. Lemas. Saya tak peduli, saya terus guna bahasa kebangsaan dan saya yang telah menjadi bahasa Indonesia. Setiap orang, setiap etnik menggunakan bahasa Indonesia ni semangat patriotik, padahal memohon pekerjaan itu sebagai guru bahasa Melayu. Namun interview itu atau dibuat dalam bahasa Inggeris. Ini juga Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu Malaysia. Tampaknya Malaysia kesulitan memartabatkan bahasa Melayu, sebab para pemimpin politik Malaysia kurang mendukung kebijakan itu. Selain itu, Malaysia sering gonta-ganti kebijakan. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Daripada Aidil Azizi, saya lihat bahasa Melayu selalu dipandang rendah oleh sesetengah orang kerana mereka rasa tiada standard guna bahasa Melayu. Lebih bangga dan suka guna bahasa Inggeris. Sedangkan dia seorang rakyat Malaysia yang lahir di Malaysia. Adakah ini salah di sisi undang-undang kerana kita tahu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan rakyat Malaysia perlu mahir menggunakan bahasa Melayu dengan sebaik mungkin? Kalau tidak dianggap sebagai warga negara Malaysia. Dan apakah yang boleh dilakukan untuk menaikkan kembali martabat bahasa Melayu yang sekarang tidak diambil endah oleh sesetengah generasi muda kini? Terima kasih. Itu soalan daripada saudara Aidil Azizi. Silakan. Saya cuba jawab sikit. Silakan, Dr. Macam ginilah. Dulu pentadbir-pentadbir kita yang menetapkan dasar polisi pendidikan. Contohnya tahun 70-an, 80-an yang setiausaha kementerian lah yang kata okey, polisi bahasa Melayu digunakan di semua universiti, katakan tidak ada menteri yang boleh rule out sebab kuasa menetapkan ini ialah kementerian, orang-orang kerja kat kementerian tu. Sebab tu tak ada menteri pun, kita boleh jalan lagi, tak ada masalah. Kan? Tetapi hari ni senario dia lain. Orang politik terlampau kuat hingga dia menekan pula pelaksana di universiti, di kementerian. Katakan kalau KPT keluarkan arahan, okey, kita nak pengesahan jawatan 2 artikel wajib bahasa Melayu. Tak ada, tak lulus. Tegas. Tanpa campur tangan. Tanpa orang belakang bising. Bolehlah jalan. Tapi sekarang, lain jadinya. Menteri yang banyak buat polisi. Dia overrule pula apa yang ada kat kementerian. Jadi, bila zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sekejap naik bahasa Melayu. Tan Sri Muhyiddin tu lebih suka kepada bahasa. Bila ganti orang bertukar, bahasa Melayu tu macam ke tepi dah. Mereka lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris. Sebenarnya, tak ada jati diri tu, tak ada keyakinan. Kita nak charge undang-undang, tak ada pula peruntukan undang-undang. Kita boleh kata tak guna bahasa Melayu. Atau dulu kita kata, okey, nak lulus bahasa, nak kerja dengan kerajaan mesti lulus SPM. Kepujian, nak masuk universiti, nak jadi pejabat awam. Ada pula orang-orang yang besar ni, doktor tak payahlah. Kita bukan fikir pasal bahasa sangat, kita fikir pasal praktisnya. Orang suka usik-usik kat situ tau. Jadi bila seorang dah lulus, orang lain ikut lah. Ikut. Tak apalah, kerja bank negara tak payahlah bahasa Melayu. Sebab. Jadi lama-lama, polisi kita lari. Sepatutnya yang menentukan dasar ni kan orang kat kementerian, bukan menterinya. Orang kat kementerian, menteri jalankan aja polisi tu. Tapi sebab kita ni kocak-kacir, sistem pendidikan kita pun kocak-kacir. Dah 60 tahun merdeka pun, Prof. Hairul, kocak-kacirnya tak habis-habis kan. Kita yang membuat lemas. Tak tahulah apa akan jadi dengan akan datang kalau orang saya, Datuk Wan semua ni, Prof. Hairul semua dah tak ada. Kalau UKM pun dah tewas di situ, konon-konon benteng terakhir kita UKM dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi kalau tekanan kuat sangat daripada orang atas, payah cakap lah. Saya pun tak tahu. Kita sama-sama kena memberikan iltizam lah. Sebab tu saya tak peduli, saya terus guna bahasa kebangsaan dan saya dengan cara saya masih menang banyak anugerah.
Itu saya. Begitulah guys nasib bahasa Melayu Malaysia yang kurang dihargai. Sekedar menguasai bahasa Melayu tampaknya akan sulit mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Bahkan untuk menjadi guru bahasa Melayu pun kemampuan bahasa Inggrisnya tetap jadi pertimbangan. Yuk kita lanjut ya. Melayu itu jadi bahasa pemersatuan yang telah menjadi bahasa Indonesia sebagai semangat nasionalisme di Indonesia. Setiap orang, setiap etnik untuk berbual, untuk berkomunikasi di antara etnik itu menggunakan bahasa Indonesia. Ni semangat patriotik, semangat nasionalis yang wajar diambil contoh oleh kita semua. Saya kira menarik ya perbincangan kita hari ini kerana soalan kedua untuk Dr. Saadia. Okey, kita berbalik ya kepada Dr. Saadia Maalib. Melihat kepada seperti mana Dr. Maman katakan tadi, perkembangan bahasa Melayu yang mekar. Tetapi kenapa ya sekarang ini bahasa Melayu masih dipinggirkan walaupun berkembang tetapi dipinggirkan di negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sendiri. Silakan Doktor. Jadi keadaan ini ya disebabkan oleh kedudukan bahasa Inggeris tadilah yang kita sebutkan tadi, yang mana ada sehinggakan wujud je istilah bahasa Indonesia English, Malaysia English, Singapore English. Kerana apa? Kerana mereka khususnya penutur bahasa itu ya membandingkan kedudukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, yang mana bahasa Inggeris kita ketahui merupakan suatu bahasa yang secara meluasnya digunakan ya sebagai bahasa perhubungan di mana-mana di merata secara global ya. Jadi bila dibandingkan ini yang nampak seolah bahasa Melayu itu terpinggir. Kenyataan sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya bukan semua rakyat yang berwarga negara Malaysia. Kalau kita lihat pada sudut pandang di Malaysia ya sebagai negara, kita tak semua penutur ataupun masyarakat atau warga negara Malaysia itu menggunakan bahasa Melayu ataupun tahu bahasa Melayu, mahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Bukan semua. Walaupun warga negara Malaysia, walaupun telah diberikan kedudukan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa rasmi, malah dalam masyarakat Melayu itu sendiri banyak yang lebih mengagungkan penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa Inggeris misalnya ya dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi berbanding dengan bahasa Melayu itu. Dan dengan itulah bahasa Melayu seolah-olahnya terus dipinggirkan. Bahasa Melayu sebagai yang punya kedudukan sebagai bahasa kebangsaan seolah-olahnya semakin terbatas. Ya, kerana bahasa Inggeris yang seperti suatu bahasa yang begitu prestige terus diletakkan di tempat yang tinggi, padahal bahasa Melayu itu juga mempunyai status yang tinggi, berprestige sebagai sebuah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di dalam negara kita ini. Dan kalau kita perhatikan ya, bukan saja masyarakat, bukan saja penutur, malah pihak-pihak tertentu misalnya ya, kalau kita perhatikan sekarang ini ya, dalam menemuduga, dalam seseorang itu apabila melamar pekerjaan, ditemuduga dalam bahasa Inggeris. Padahal ini kenyataannya, padahal memohon pekerjaan itu sebagai guru bahasa Melayu. Namun interview itu ataupun temu duga itu dibuat dalam bahasa Inggeris. Ini juga merupakan sesuatu yang seolah-olahnya meminggirkan kedudukan ya kedaulatan bahasa Melayu itu. Ini amat menyedihkan. Sebenarnya memang amat menyedihkan apabila ada pihak yang berpandangan bahawa bahasa Melayu ini seolah tidak bersesuaian, tidak lagi mempunyai variasi ataupun bervariasi rendah untuk kebanyakan urusan harian. Ya, ini amat mendukacitakan. Tapi ini adalah realiti ya, di mana untuk seorang yang memohon pekerjaan ya jawatan sebagai guru bahasa Melayu diminta untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam temuduga. Dan salah satu kriteria yang diperlukan, kalau tidak ada kredit dalam bahasa Inggeris, tidak akan mendapat pekerjaan itu. Ini juga agak mendukacitakan. Walaupun you first class pun misalnya, tapi kalau you tak ada SPM, misalnya kredit BI, mungkin tidak dapat pekerjaan.
sebagai guru bahasa Melayu ini amat mendekatan. Di sinilah seolah-olahnya memang bukan apa seolah bahasa Melayu itu dipinggirkan kedudukannya ya. Jadi dalam hal ini bukanlah kita menidakkan, bukanlah kata orang tu menafikan kepentingan bahasa Inggeris dalam bidang ilmu ya, dalam penggunaannya yang memang begitu meluas. Namun dia boleh kata orang tu secara tidak langsung apabila mempunyai pandangan yang salah terhadap bahasa Melayu itu, yang inilah menyebabkan bahasa Melayu itu seolahnya dipinggirkan. Begitulah guys nasib bahasa Melayu di Malaysia. Dengan kata lain, bahasa Melayu di Malaysia telah gagal sebagai bahasa persatuan dan sesungguhnya gagal pula sebagai bahasa resmi dan bahasa ilmu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.